Tajuk utama 15 Disember 29 Rabiul Akhir. Tunku Aziz meninggal dunia. Pengamal perubatan gatal cabul pesakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Profesor Diraja Ungku Aziz Ungku Abdul Hamid 98 tahun meninggal dunia akibat sakit tua di Hospital Prince Court pada 4.30 petang tadi. Menurut isterinya Rohayah Ahmad Bahiran, jenazah akan dibawa ke Masjid At-Taqwa dan dijangka dikebumikan pada malam ini. Kami di Bilik Berita merakamkan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham. Allahyarham merupakan tokoh penting di sebalik penubuhan tabung haji dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Ungku Aziz yang dilahirkan di London, United Kingdom pada 28 Januari 1922 merupakan seorang tokoh yang paling disegani terutamanya dalam bidang pendidikan. Beliau dianugerahkan gelaran Profesor Diraja Ekonomi Pembangunan Luar Bandar pada 17 Jun 1978. Allahyarham merupakan bapa kepada bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar. Seorang pengamal perubatan digelar ustaz didakwa atas 3 pertuduhan mencabul pesakitnya ketika mendapatkan rawatan perubatan Islam. Rulam Akbal Abdul Manan, 52, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan. Mengikut pendakwaan, tertuduh menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang jurujual yang berusia 31 tahun untuk mencabul kehormatannya. Perbuatan itu dilakukan di Kuala Brang, Hulu Terengganu kira-kira jam 8.30 malam pada 22 November lalu. Tertuduh juga didakwa mengulangi perbuatan yang sama terhadap mangsa pada 24 November lalu di sebuah kediaman di Kuala Nerus kira-kira jam 2.30 petang. Selain itu, tertuduh juga turut berdepan dengan satu lagi pertuduhan dengan niat mencabul seorang wanita yang berusia 25 tahun. Kesalahan itu dilakukan di daerah Hulu Terengganu kira-kira jam 2 petang pada 9 September 2018. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul. Mahkamah kemudiannya turut membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan dan kes akan disebut semula 22 Februari depan. 2 bekas pegawai kanan syarikat pengurusan sisa pepejal Environment Idaman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor atas tuduhan rasuah pada 2017 dan 2018. Muhammad Saiful Anwar Zainal, 51 tahun dan Azmi Amin Sarji, 51 tahun dituduh sahkan pembayaran perkhidmatan tidak wujud. Mengikut pertuduhan bersama pertama, Saiful selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Azmi selaku Ketua Pegawai Operasi dituduh dengan niat memperdaya majikan mereka apabila mengesahkan pembayaran RM426,935.14 kepada syarikat Syumul Ai Nur Sdn Berhad sedangkan tiada perkhidmatan dilakukan. Mereka juga dituduh dengan niat secara rasuah menerima suapan wang tunai RM170,000 sebagai dorongan meluluskan pembayaran kepada syarikat Azhar Prestige Environment Sdn Berhad sedangkan tiada kerja dilakukan. Bagi pertuduhan berasingan, Azmi dituduh dengan niat memperdaya majikannya apabila mengesahkan pembayaran RM149,787.06 kepada syarikat Abi Watan Sdn Berhad sedangkan tiada perkhidmatan dilakukan. Azmi turut dituduh dengan niat secara rasuah menerima suapan wang tunai RM181,177 sebagai dorongan meluluskan pembayaran kepada syarikat Dynamic Fin Jaya Sdn Berhad sedangkan tiada kerja dilakukan. Bagi semua pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 18 dan Seksyen 16 Kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.
Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Kes akan disebut semula 17 Januari depan. Polis Johor akan memburu pemilik kenderaan menggunakan plat nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Sebagai permulaan, buruan dibuat ke atas anggota dan pegawai polis termasuk agensi penguatkuasa negeri. Mereka akan berdepan denda sama seperti orang awam. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Mahidin Pichai mendakwa terdapat segelintir pemilik kenderaan yang mengubah spesifikasi plat kenderaan kerana inginkan kelainan. Perkara itu menimbulkan kekeliruan dan sukar dibaca. Ini tuan-tuan, nombor fancy tuan-tuan tengok ni. Nombor asal AY 913. Ini nombor fancy dah, jadi macam nama Ayub. AYOB. Ini PA 14, jadi PA. Ini nama-nama fancy ni tuan, bukan dari kalangan awam. Kita juga akan mengambil tindakan terhadap pegawai ataupun anggota polis yang menggunakan nama-nama fancy dalam agensi penguatkuasa tuan. Sepanjang tahun ini, 9,985 saman telah dikeluarkan terhadap kesalahan menggunakan nombor kenderaan tidak ikut spesifikasi. Antara alasan yang diperolehi mahukan keunikan untuk bergaya dan lain daripada yang lain. Perbuatan tersebut dilakukan antaranya golongan mat rempit dan ahli perniagaan. Pemilik nombor kenderaan tidak mengikut spesifikasi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14/4 Akta Pengangkutan Jalan APJ dan boleh didenda maksimum RM3,000. Seorang petani ditahan Ahad lalu kerana memiliki selaras senapang jenis AK-47 yang dipercayai digunakannya untuk menembak gajah yang merosakkan kebunnya di Kampung Bahagia Kuala Krai. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmad berkata dalam serbuan itu pihaknya turut menemui 142 butir peluru hidup iaitu 126 jenis bor dan 16 butir peluru 5.56 mm. Senjata ini dipercayai digunakan oleh lelaki ini dalam memburu gajah dan juga yang dipercayai gajah ini merosakkan kebun-kebun beliau lah. Daripada soal siasat yang dijalankan, suspek yang berusia 50 tahun itu memberitahu senjata terbabit diperoleh dari seorang rakannya 5 tahun lepas selepas mengadu mengenai gajah yang sering merosakkan kebun buah-buahan seluas 6 hektar miliknya. Dalam tempoh tersebut, suspek mengaku sudah menembak 2 ekor gajah. Siasatan awal juga mendapati kali terakhir suspek menggunakan senjata AK-47 itu 2 tahun lalu dan sudah berhenti menggunakannya sejak tiada lagi ancaman gajah liar di kebunnya. Turut ditahan adalah isteri suspek yang berusia 50 tahun dan pihaknya juga sedang mengesan rakan suspek yang memberikan senjata itu kepadanya. Pasangan suami isteri itu direman ke Marin hingga 19 Disember ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 14 tahun dan sebat tidak kurang daripada 6 kali. Mereka juga disiasat mengikut Seksyen 8(A Akta Senjata 1960 kerana memiliki senjata api dan peluru dengan menyalahi undang-undang. Sabit kesalahan, penjara maksimum 7 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-duanya. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 selepas bacaan kali ketiga. Hasil keputusan undi belah bahagian mendapati 111 wakil rakyat menyokong, 108 menolak, manakala satu lagi tidak hadir. Sidang direhatkan selama 10 minit sebelum undian belah bahagian dilakukan. Keputusan undian diumumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, selepas memperoleh persetujuan dalam kalangan majoriti ahli parlimen. Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Guang Pembangunan 1966 di dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan
iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari 69 bilion ringgit Malaysia dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2021 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 26 tahun 2020. Difahamkan ahli parlimen yang tidak hadir adalah Tengku Razali Hamzah, ahli parlimen Barisan Nasional Gua Musang, manakala ahli parlimen Tapah M. Saravanan yang juga Menteri Sumber Manusia dan P. Prabakaran, ahli parlimen Pakatan Harapan Batu yang masih dalam tempoh kuarantin COVID-19 hanya mengundi dari galeri awam. Tempat berlindung khas untuk asnaf. Alhamdulillah bertemu kembali. Usaha berterusan TV Al-Hijrah menyediakan kandungan baharu yang sesuai dengan keadaan semasa mendapat penghargaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Katanya stesen televisyen Islam itu semakin segar dan rancak dalam menerbitkan program-program baharu meskipun dalam suasana COVID-19. Sebagai perubahan demi perubahan kepada TV Hijrah, terutamanya rancangan-rancangan yang bersifat kehidupan bersama rakyat. Rancangan yang bukan semata-mata berhibur dan berlibur tapi membantu musaadah. Begitu juga cuba menyelesaikan kemeluk yang berlaku kepada khalayak masyarakat dan kita settlekan dan kita selesaikan. Saya doa kepada Allah semoga tiga program ini menjadi program yang Allah makbulkan, bahkan dapat sambutan yang baik kepada khalayak masyarakat. 3 program baharu berkonsepkan bantuan, keprihatinan dan ketuhanan itu ialah My House, Dengar dan Hijrah Berselawat. Ia diterbitkan bukan sahaja untuk membantu mereka yang terkesan dari sudut kewangan tetapi juga menghulurkan sumbangan menerusi terapi rohani dan keagamaan. My House disiarkan setiap Isnin 9 malam bermula 25 Januari 2021 adalah sebuah program realiti ubah suai rumah golongan asnaf yang memerlukan perhatian khusus bagi mendapatkan tempat kediaman selesa dan boleh diduduki seisi keluarga. Dengar pula merupakan program separa realiti yang mencari individu yang kisahnya tular akibat kesusahan hidup dan akan dibantu agensi kerajaan yang berkaitan. Sementara itu, Hijrah Berselawat pula antara usaha TV Al-Hijrah menyediakan rancangan berkonsepkan sumbangan menerusi terapi rohani dan keagamaan. Disiarkan pada Khamis terakhir setiap bulan jam 9 malam bermula 31 Disember. Sementara itu, program realiti My House bukan sahaja memberikan peluang kepada asnaf memiliki rumah, malah menurut pengurusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM, Datuk Surveyor Rosli Atan, pembinaan rumah itu menjamin keselesaan, keselamatan dan kesihatan golongan tersebut. Pihaknya telah meninjau sendiri kedai ifan beberapa rumah asnaf di negeri terpilih sebelum melakukan baik pulih dan renovasi. Jadi untuk permulaan ni kita akan memilih rumah-rumah mengikut negeri yang negeri terlibat seperti di Negeri Sembilan, di Johor, di Terengganu, di Pahang, di Perak dan beberapa tempat lagi. Yang mana kita akan meninjau rumah ini, kita lihat di mana kerosakan dia. Dan kebanyakan rumah-rumah yang terlibat ini rumah-rumah memang keadaannya amat daif dan uzur. Kita tidak nampak kemungkinan rumah yang akan dibaiki sekiranya kita tidak bantu. Maka sebab itu yayasan turun padang melihat sendiri keadaan rumah ini dan membaikinya. Dalam pada itu, beliau berharap program ini turut mendapat sokongan daripada agensi dan syarikat korporat tertentu dalam usaha membantu golongan asnaf secara menyeluruh.
Manakala itu, Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings, Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah berkata, sebagai rakan penaja, dia berharap program murni seperti ini perlu diperluaskan dan diteruskan secara berpanjangan agar dapat membantu lebih ramai golongan yang memerlukan. Peribadi kita selalu berharap kita boleh lebih banyak membantu sebab setakat ni 13 episod bagi saya hanya sekitar 13-14 buah rumah, tidak cukup terlampau ramai orang susah di luar sana dan dengan apa yang Allah berikan kepada kita ada rezeki orang lain. Jadi saya berharap saya berwakili TDC Holdings Sdn Bhd dapat teruskan sumbangan ini, tak kisahlah berapa episod pun yang ada, insyaAllah. Beliau berharap agar penerima rumah yang diperbaiki ini sentiasa menghargai dan menjaga pemberian sebaiknya dan mampu menjadi salah satu penyumbang zakat satu hari nanti. Pusat Hemodialisis Mawib PICOMS menerima sumbangan wakaf tunai daripada Agro Bank sebanyak RM400,000 bagi keperluan membeli 10 mesin hemodialisis yang baru. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Seri Said Husin Al-Habsyi berkata, sumbangan wakaf mesin hemodialisis ini akan memberi manfaat kepada lebih 500 orang pesakit buah pinggang, terutamanya golongan asnaf sekitar ibu negara. Lebih kurang 500 asnaf di bawah Mawib yang memerlukan treatment dialisis ini lah melalui PICOM ini. Jadi at the average of 3,000 hingga 5,000, 4,000 sebulan dibiayai oleh Baitul Mal Mawib untuk treatment daripada 500 asnaf yang kita anukan. Dan kalau sekiranya ada pertambahan pesakit-pesakit dan yang dalam golongan asnaf, kita akan memberi bantuan seperti yang telah kita jalankan. Menurutnya lagi, sumbangan wakaf ini merupakan sebahagian dari perjanjian persefahaman yang telah dimeterai antara PICOMS dan Agro Bank dengan jumlah keseluruhan wakaf tunai bernilai RM600,000 akan disalurkan oleh Agro Bank kepada PICOMS melalui dana Khairat Agro Bank dan crowdfunding. Beliau juga menyambut baik usaha dan langkah Agro Bank sebagai badan korporat dalam menjalin kerjasama berwakaf dengan PICOMS bagi membantu pusat dialisis seperti ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan mesin hemodialisis Agro Wakaf Mawib yang dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dalam majlis berasingan, Mawib menyeru orang ramai khususnya sekitar Putrajaya untuk sama-sama menyumbang dalam program Gerobok Rezeki. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Akbar Samon berkata, program tersebut bakal memberi manfaat bukan sahaja kepada asnaf di Putrajaya, malah kepada sesiapa sahaja yang terkesan ketika pandemik COVID-19. Bagi mereka yang berkeperluan dan mengalami kesempitan hidup yang tiba-tiba dilalukan, mereka agak tidaklah segan untuk dapat mengambil barang keperluan dapur seharian di depan pintu kedai dagang di Putrajaya Presiden 5 ini. Menurutnya, tiada syarat dikenakan bagi sesiapa sahaja yang terdesak dan memerlukan barang keperluan harian untuk mengambil di gerobok rezeki ini. Orang ramai yang ingin menyumbang kepada gerobok rezeki tidak perlu bersusah payah membeli barangan yang hendak disumbangkan dari tempat lain. Mereka boleh berbuat demikian hanya dengan membeli di kedai Mawib di Putrajaya ini. Beliau ditemui selepas program Flow Walk dan santunan asnaf di kedai Mawib di Putrajaya. Kira-kira 200 asnaf boleh menarik nafas lega selepas beberapa buah syarikat dan badan bukan kerajaan NGO menganjurkan program kongsi rezeki dengan kerjasama Pasar Borong Pukat. Ia bagi memastikan hidup golongan ibu tunggal dan anak yatim tidak terus terhimpit ketika bergelut dengan pandemik COVID-19. Pengasas Pasar Borong Pukat Azmi Muhammad Ali berkata program ini adalah hasil sumbangan beberapa badan NGO dan separuh keuntungan perniagaan syarikatnya. Sumbangan barangan basah seperti ikan dan lain-lain akan diberikan kepada golongan yang terkesan yang telah berdaftar dengan mereka. Edaran itu akan diberikan sekali setiap minggu di Pasar Borong Pukat dekat Saujana Utama Sungai Buloh.
Azmi turut menyeru mana-mana individu maupun NGO yang ingin menyumbang dalam program kongsi rezeki ini boleh melayari aplikasi e-Dagang Pukat. Terdiri daripada golongan asnaf, ibu tunggal dan juga kepada yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kita jemput diorang, kita diary lebih kurang kita panggil dan kita jemput diorang ke rumah. Pun ada yang anak-anak pun datang kan, sebab mak pun tak larat apa semua, anak-anak datang alhamdulillah. Sementara itu, penerima sumbangan yang rata-ratanya dari golongan B40 berasa sangat lega dengan barangan basah yang diterima. Mereka turut berharap agar sumbangan seperti ini diteruskan kepada keluarga yang terkesan ataupun memberi potongan harga mampu beli. Banyak hati senanglah, kita orang susah punya orang kan. Masa ni kita pun kerja tak ada, dia orang bagi barang-barang ni, kita orang banyak hati banyak senang. Pukat ni selalu bersedekah dekat kawasan sini. Semoga Pukat ni murah rezeki dunia akhirat lah. Semoga mudahkan lulusan, semoga melimpah rezeki kat Pukat ni. Alhamdulillah lah, bersyukur sebab boleh tolong saya kan dalam keadaan macam ni. Kira alhamdulillah lah. Semoga yang bagi ni murah rezeki. Pasar Borong Pukat menawarkan pelbagai barangan basah, hasil laut serta ayam, daging dan lain-lain dengan harga borong. Ia memiliki lebih 5 cawangan dan beroperasi di seluruh negara. Datuk Bandar Kebanggaan Malaysia. Bertemu kembali. Kejayaan Jocelyn Yao, 25 tahun, sebahagian dari catatan sejarah negara dan tentunya membanggakan keluarganya di Kedah. Demikian luah Datuk Saudara Jocelyn, Datuk Chong Chim Tiong yang dilantik sebagai Datuk Bandar Eastvale di California, Amerika Syarikat. Menurut Datuk Chim Tiong, beliau terkejut dan tidak menyangka sama sekali cucu saudaranya itu diamanahkan untuk memegang jawatan itu pada usia muda. Namun beliau berbangga dengan pencapaian Jocelyn dan percaya ia menjadi kebanggaan rakyat Malaysia juga tanpa mengira kaum dan agama. Baginya, cucu saudaranya itu sememangnya layak berikutan sifatnya yang tegas dan bijak bersosial dalam masyarakat sejak dari kecil lagi. Jocelyn merupakan cucu kepada kakaknya Chong Guat Chu, 75 tahun, yang kini turut menetap di California. Katanya kali terakhir beliau melawat mereka adalah pada Ogos 2018. Ketika itu Jocelyn memegang jawatan sebagai Ahli Majlis Eastvale. Jelas beliau, walaupun Jocelyn sibuk dengan kerja, namun dia tetap duduk bersembang dengan beliau. Jadi kita bagi adik-beradik dia, kita memang happy lah. Lepas itu kita Malaysia pun, semua Malaysia punya orang, tak kira bangsa apa pun, semua pun banyak maga juga lah. Jadi baru kata kita Malaysia tu boleh. Kata Malaysia boleh lah. Katanya Jocelyn telah menunjukkan sifat kepimpinan sejak belajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Kiat Hua Alustar, di mana Jocelyn sering mewakili sekolah dalam pertandingan debat. Dari situ sifat dan dedikasi dalam tugas, selain bijak meyakinkan orang serta sangat matang dan menonjolkan sifat sebagai pemimpin terserlah. Dia lulus sekolah kira banyak, kira dalam sekolah kira kata macam panggil apa? Pernah sertai debat. Debate lah. Sama kawan sama okey dengan sekolah. Cikgu-cikgu sama pun okey lah. Jocelyn dilantik sebagai Datuk Bandar Eastvale, bandar di wilayah Riverside, California, selepas berkhidmat sebagai Ahli Majlis Bandar Eastvale sejak 2018 serta menyandang jawatan Datuk Bandar sementara sejak tahun itu. Jocelyn adalah anak kepada pasangan imigran di Amerika Syarikat, di mana ibunya berasal dari Vietnam manakala bapanya berasal dari Malaysia dan datang ke negara Uncle Sam itu pada 1980-an untuk melanjutkan pengajian.
Beliau bersama ibu bapanya berpindah ke Alor Kedah pada 1996 apabila datuknya menghidap kanser dan tinggal di negara ini lebih 10 tahun, sekaligus membolehkan wanita itu mempelajari budaya dan warisan Malaysia. Jocelyn seorang yang sangat sukakan makanan tempatan termasuk laksa dan petah bercakap dalam logat Kedah. Arab Saudi mengumumkan negara itu menang dalam perangnya ke atas virus COVID-19. Negara itu merekodkan kes-kes harian terbaru di bawah 150 kes sekaligus mendorong keyakinan bahawa pandemik itu bukan lagi ancaman besar. Menerusi laporan mingguannya, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengumumkan sebahagian besar wilayah di negara itu kini berstatus zon selamat. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Arab Saudi, Dr. Muhammad Al-Abd Al-Ali, Arab Saudi kini negara yang dilihat berjaya mengawal jangkitan selain mencatatkan siri penurunan kes yang memberangsangkan. Berikutan situasi pandemik yang membelenggu dunia, Arab Saudi pernah membuat keputusan menutup 2 masjid suci umat Islam, iaitu Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah daripada sebarang kemasukan jemaah termasuk bagi tujuan umrah. Musim haji juga terpaksa diadakan dalam bilangan jemaah yang sangat terhad. Manakala umrah buat rakyat tempatan dan mereka yang tinggal di Arab Saudi sahaja dibolehkan dengan amalan SOP paling ketat. Bagaimanapun, sejak November lalu, Arab Saudi mula membuka pintu masuk antarabangsanya untuk jemaah umrah dari seluruh dunia dengan masih mengekalkan SOP dan kelaziman baharu. Luangkan masa sejenak, renungkan nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasai keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Kinabalu. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan 60 minit bersama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin jam 9 malam ini. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.